Tan Sri, saya pohon soalan ketiga ya. Hari ini saya ada soalan ya Tan Sri. Soalan AES juga, Batu Gajah sini ya. Soalan saya nombor 40, soalan AES juga boleh pohon Saya soalan benarkan ketiga. Batu Gajah memandangkan ramai penuntut perempuan di atas galeri. Jadi saya mau mereka lihat Batu Gajah beraksi, tapi Ya, jangan terima kasih terlampau Tan ya. Sri yang betul Sila. ya. Yang Muhammad, orang ramai mempersoalkannya. Apakah benar-benar niat ya Kementerian melaksanakan AES ini adalah untuk mengubah sikap pemanduan serta orang ramai akan mematuhi lalu lintas kerana perception of being caught ya akan ditanam ya di dalam sikap pemandu tersebut ya. Kerana pengendalian AES ini diswastakan, diberi kepada dua buah syarikat dan ini menjadikan motifnya akan lebih kepada untuk mengau keuntungan daripada untuk mendidik orang ramai. Jadi saya ingin tanya ya, tadi yang Muhammad kata dalam sejak pelaksanaan 14 lokasi ada 63,000 tangkapan telah dibuat. Apakah kementerian ada menetapkan satu sasarannya? Mungkin dalam 3 bulan dengan pelaksanaan ini, berapakah jumlah penurunan kadar pelanggaran lalu lintas yang iaitu had laju dan lampu isyarat? Apakah ada ditetapkan? Dan perkara kedua ialah sebelumnya, sebaik selepas lampu bertukar kuning, pemandu hanya mempunyai 2 saat sebelum bertukar merah di mana kamera ini akan menangkap bagi kesalahan di lampu isyarat. Orang ramai sangat marah Tan Sri. Mereka kata window ini 2 saat terlalu pendek. Dan sebaliknya mungkin akan menimbulkan lebih banyak masalah langgar belakangnya kenderaan di lampu isyarat. Saya pohon agar kementerian boleh mempertimbangkan panjangkan masa tersebut dan kedua adakan counter di lampu isyarat sebelum bertukar menjadi merah. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Banyak soalan yang dikemukakan berkaitan isu ini. Tapi yang saya ingin nyatakan di sini bahawa sebenarnya seperti mana yang saya telah nyatakan sebelum ini, bahawa keputusan kerajaan untuk memberikan menswastakan khususnya bagi outsourcing bagi pengambilan kamera ini ialah kerana ada rasional di belakangnya, ialah kerana kerajaan pertama tidak mahu melabur kerana benda ini boleh dilakukan oleh private sector dan oleh sebab itu kerajaan tidak perlu mengeluarkan wang. Yang kedua yang kita juga harus fikir bahawa ada juga isu-isu lain berkaitan dengan vandalisme, bahawa yang menjadi masalah dalam pemasangan peralatan seperti ini yang sering berlaku ialah masalah vandalisme dan sekiranya kerajaan yang akan mengendalikannya sudah tentulah ianya akan menimbulkan masalah untuk mendapatkan peruntukan bagi maintenance untuk perkara ini. Dan selain daripada itu, Yang Berhormat juga ada mengatakan membangkitkan berkaitan dengan masalah amber lights. Yang saya katakan di sini bahawa, yang saya ingin nyatakan di sini bahawa apabila sesuatu kesalahan dilakukan yang dirakamkan oleh pihak pengendali operasi, ianya akan dianalisa semula oleh pihak JPJ sebelum sesuatu saman dikeluarkan untuk memastikan bahawa ianya benar-benar melakukan kesalahan. Sesuatu kesalahan telah dilakukan dan sebab itulah kita juga mengambil kira human element dalam soal ini. Dalam soal pemberian saman ini bukanlah dilakukan oleh pihak syarikat tetapi adalah dilakukan oleh pihak JPJ setelah menganalisa kesalahan tersebut sebenar-benarnya benar-benar berlaku dan ini adalah merupakan keputusan yang dibuat oleh JPJ sendiri. Oleh sebab itu tidak timbul bahawa ianya adalah merupakan tindakan syarikat dan saya juga menyatakan di sini bahawa apabila kita memberikan outsourcing ini, kita juga telah mengambil kira bahawa pembayaran terhadap syarikat ini adalah berasaskan kepada kutipan hasil seperti yang saya nyatakan tadi bahawa ianya adalah berdasarkan kepada IRR 17%, iaitu berdasarkan kepada
bayaran perkhidmatan yang berdasarkan formula 3 langkah, iaitu langkah pertama, bagi saman yang telah sah, syarikat pelaksana akan dibayar RM16 bagi setiap saman tersebut terhad kepada 5 juta saman. Yang kedua, setiap syarikat pelaksana akan dibayar 50% daripada baki hasil bayaran saman yang telah dikutip selepas ditolak bayaran di bawah langkah pertama terhad kepada 270 juta setahun, dan kerajaan akan mendapat jumlah yang sama dalam langkah ini. Dan langkah yang ketiga, syarikat pelaksana akan dibayar 7.5% daripada baki kutupan saman selepas ditolak bayaran di bawah langkah pertama dan kedua, dan baki sebanyak 92.5% dalam langkah ini adalah merupakan milik kerajaan. Dan pembayaran ini dan formula ini juga adalah mengambil kira penurunan bilangan saman akibat perubahan tingkah laku pengguna jalan raya atau decay rate dan risiko vandalisme, perkakasan dan kecurian kamera. Terima kasih. Pertanyaan sasaran penurunannya selepas pemasangannya. Sebab soalan terlampau banyak tadi, saya tidak ingat. Tapi sasarannya, apa yang kita harapkan di sini ialah kita dapat meningkatkan perception of being caught. Seperti mana yang saya katakan tadi, bahawa perception of being caught pada ketika ini adalah di tahap 25 hingga 45%. Dan kita berharap dapat meningkatkannya kepada 75 hingga 90%. Kerana apabila berlaku perubahan dalam tingkah laku pengguna di jalan raya, sudah tentulah kita akan dapat meningkatkan kemalangan yang lebih berkurangan. Kalau kita lihat misalnya kemalangan di jalan raya ini adalah melibatkan pelbagai sebab, bukan sahaja soal kelajuan, bukan sahaja soal beating traffic light, tetapi juga ada kesalahan-kesalahan yang lain. Oleh sebab itu kita berharap dengan adanya kalau kita lihat kajian antarabangsa menunjukkan bahawa pelaksanaan penguatkuasaan secara elektronik dapat mengurangkan kematian akibat kemalangan jalan raya di antara 17% sehingga 71% dan menurunkan kadar kemalangan jalan raya sebanyak 40%. Kita berharap dapat sekurang-kurangnya menepati kadar antarabangsa yang telah saya tunjukkan tadi. Terima kasih.